أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah kepada kita semua. Malam ni kita dapat bertemu seperti yang kita rancang dalam ruangan tafsir Al-Quran. Sebelum daripada kita mengadakan kuliah-kuliah di masjid-masjid, kalau ada pun kuliah di masjid selepas dari ini, insya-Allah kita akan fikirkan masa yang sesuai untuk sama-sama kita meneruskan kelas tafsir Al-Quran kita. Mudah-mudahan segala usaha kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita berada pada ayat yang hampir dengan penghujung suratul Kahfi. Malam ni insya-Allah pada ayat yang ke-100 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Dan kami perlihatkan neraka Jahannam pada hari itu kafir dengan yang jelas nyata. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. Itu orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk-makhluk yang disembah selain daripadaku dapat menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamunya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepadamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita pada ayat yang ke-100 dari surah Al-Kahfi ini, selepas daripada Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita semua berkenaan dengan kiamat, kebangkitan daripada kubur, untuk hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, dan kisah Zulkarnain, kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dan juga Khidir alaihi salam, dan juga kisah Zulkarnain. Lalu Allah Subhanahu wa taala ekori lagi dengan ayat-ayat yang menyatakan kesudahan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua harus ingat kelompok-kelompok pembahagian manusia seperti berikut. Pertama, Allah Taala namakan mereka ini dengan nama orang-orang yang kafir pada Allah, orang-orang yang beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah ialah orang yang beriman membenarkan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kumpulan. Kumpulan yang kedua adalah golongan kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan orang-orang yang kafir ataupun musyrikin. Dan golongan yang ketiga adalah golongan
itu golongan munafiqin. Munafiqin artinya orang yang menzahirkan Islam tetapi hati mereka adalah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dalam tokoh yang dikenali seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah menzahirkan Islamnya tetapi dia sebenarnya abtanal kafir, dia telah menyembunyikan akan kekufuran mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok secara kasarnya adalah kelompok orang yang beriman pada Allah. Yang kedua, kelompok yang jelas menentangnya, yang dapat dilihat itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, di tengah-tengahnya ada golongan dinamakan munafiqin. Dan kisah munafiqin ini, pembahagian di awal ini Allah Subhanahu wa taala sebut dengan panjang lebar akan kisah orang beriman di awalnya, yang kafir di hujungnya. Kafir dan juga orang munafik dengan panjang lebar. Dalam kalangan kita orang Islam ni pula, tuan-tuan boleh melihatlah akan kelompok-kelompok yang disifatkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga bukannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu perbahasan yang panjang dalam perbahasan di kalangan ulama-ulama tauhid. Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah seperti mana diakui oleh Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan juga sahabat aku pegangi ia, maka kita beriman seperti itu, maka itu adalah dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang yang mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencerca sahabat Nabi dan sebagainya, maka mereka ini dinamakan kelompok-kelompok yang terkeluar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka ini ke landasan yang betul sebelum daripada mereka pejam mata mereka rapat-rapat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan sekalian, ni berkenaan dengan orang yang kafir pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda, dan kami perlihatkan neraka jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala kata azharna jahannam, kami zahirkan neraka jahanam secara jelasnya kepada orang-orang yang kafir kepada Allah selepas berlaku tiupan sangkala yang kedua, supaya mereka melihat akan keadaan mereka, keadaan dahsyatnya sangkala itu. Pada hari kami kumpulkan mereka. Dia tiupan sangkala ini, atau orang tua panggil sangkakala. Dia ada dua tiupan. Satu tiupan yang mematikan, yang kedua tiupan yang menghidupkan. Di antara tiupan yang mematikan dan tiupan menghidupkan ini, Rasulullah sebut dalam hadisnya tempoh 40. Tidak dinyatakan 40 tahun atau 40 hari atau 40 minggu atau 40 apa-apa. Jadi berlakulah tiupan yang pertama, kemudian tiupan yang kedua ini, hiduplah kita manusia. Bila kita hidup ni sahabat sekalian, maka ini Allah Subhanahu wa taala, antaranya Tuhan buat ialah Allah Subhanahu wa taala zahirkan, Tuhan peranda, Tuhan ada orang kafir ini akan neraka jahanam, tempat keluarnya, tempat tinggalnya mereka. Kalau kita baca surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Wasiqa, Allah Taala kata wasiqal ladzi, dan diseret, dihalau orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ila jahannama, kepada neraka jahanam itu zumaran, dalam keadaan berpuak-puaknya mereka ini. Apa sifat orang yang kafir ini kawan-kawan sekalian? Orang kafir ada sifatnya, orang yang beriman juga ada sifatnya. Macam kita lah, kalau orang juru, kita buat contoh yang baik, contoh mudah kita nak faham sifat ni.
Kalau kita orang beriman pada Allah, kita kecek pujuh, sebab orang beriman ni dia berpegang kepada ayat Al-Quran yang menyatakan ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah Subhanahu wa taala lah akan naiknya yang baik, kalimah-kalimah yang baik, ucapan-ucapan yang baik, tulisan-tulisan yang baik akan naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan yang tidak baik, maka orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat dosa pada Allah Subhanahu wa taala, dia ucap perkataan yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala tak suka perkataan yang tidak baik. Jadi sifat mukmin yang sejati ialah apabila dia bercakap, dia menggunakan perkataan yang baik. Kalau dia orang yang tidak mukmin yang sejati, dia suka buat dosa, perkataan dia jelek, perkataan dia keji, perkataan dia menghina orang dan sebagainya. Jadi itu sifatnya. Orang baik macam ni, orang tak baik macam ni. Kalau sifat lalat, sifat lebah, sentiasa mencari yang baik-baik. Adapun sifat lalat, maka ia sentiasa mencari yang tidak baik. Jadi sifat lebah mencari yang madu, adapun sifat lalat mencari sampah. Kalau orang ni tuan-tuan hidup dia sentiasa mencari yang tidak baik, maka itu namanya sifat yang tidak baik. Demikian juga kafir dengan Islam. Di sini Allah menyatakan sifat orang yang kafir. Allah Taala kata alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Allah kata itu orang-orang yang mata hatinya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku, dan mereka pula tidak dapat mendengar sama sekali. Dia ni tuan-tuan, orang kafir ni dia buat buta. At-ta'ami, dia buat buta. Wa ib'adus sam'i anil haq, dia buat buta dan dia buat jauhkan pendengaran ia daripada mengikuti akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azab neraka jahanam itu bagi orang yang sengaja mereka ni lupa, buat-buat buta daripada menerima akan petunjuk Allah dan mengikuti akan kebenaran. Dia tidak melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berfikir kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang boleh menyampaikan mereka ini kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, sifat orang kafir ni apa dia? Dia tak mampu untuk mendengar akan kalimah-kalimah Allah, akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dan mereka sengaja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa mereka ni kafir? Kerana mereka ni ta'amau, mereka buat buta an musyahadah, daripada perhatikan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Hajj, Allah taala kata fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya orang yang kafir ini la ta'mal absar, mereka bukanlah buta mata hati, wala buta mata luar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi mereka buta mata hati dalam dada mereka. Dia gini sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, dengan ajaran Nabi ini, kita tak boleh nak lawan. Kita kena terima seperti mana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni dia tinggalkan pada kita agama ini dengan cara yang jelas. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kamu ini di atas satu hujah yang putih, bersih, murni, yang boleh difahami oleh semua orang. Ulama-ulama kita dia buat kesimpulan daripada maka mereka karanglah akan kitab-kitab mereka ini.
Sekarang kitab dari segi fiqhnya begini, dari segi tauhidnya begini, boleh beriman pada Allah Subhanahu, tak lari daripada kaedah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nafsu kita dalam bab beragama. Bab beragama ni kawan-kawan, kita kena ikut perintah Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Yang mana dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut. Ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Hak mana Nabi kita larang, ialah kita kena berhenti. Sebab itulah Nabi sebut bahawasanya sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk Al-Quran. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ke Nabi kita akan selamat, ya. Balik ke Nabi kita akan selamat. Tapi bagaimana cara nak tahu balik ke Nabi? Kita tengoklah, kita baca karya ulama, kita baca karya ulama, kita tengok bidang pengajian yang begitu luas, ya. Ulama ni kata begini, hujahnya begini. Ulama ni kata begini, hujahnya begini. Kalau kita kata begini tanpa hujah, dia tak boleh. Kita orang awam, kita pakai apa disebutkan oleh ulama dengan hujah-hujah mereka. Dia kata contohnya, hukum benda ni adalah begini. Maka ini hujahnya. Hukum benda ni adalah begini, ini hujahnya. Kita orang awam, kita ambil kesimpulannya ulama ni ada hujah, yang ni tak ada hujah. Contohnya kita ambil yang ada hujah, kita buatlah hebahan kepada orang lain, hujahnya begitu. Jadi kita kena ikut akan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena hormati semua para alim ulama kita yang telah banyak jasa kepada kita sekalian. Ulama-ulama ni kawan-kawan, mereka ada ilmu yang banyak. Mereka ada Al-Quran, mereka ada hadis Nabi, mereka ada aqwalus sahabah, mereka ada aqwalul ulama. Mereka kumpulkan segala hukum-hukum ini dan mereka telah keluarkan hukum itu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu taala anhu, dia telah membuat soal jawab. Dia jawab hukum masalah agama, dia tinggalkan sebanyak 60,000 masalah. 60,000 masalah. Jadi kita tengok, bijak ulama ni, hukum begini dalilnya begini, hukum begini dalilnya begini. Kita ni hukum hak ni lagu ni. Ialah jawapan untuk orang awam, tak apalah ustaz. Kalau kita semayang, tiba-tiba kita terlapik kain kita ni, kain serba kita buat lapik muka masa sujud. Sah tak semaya kita? Jawapan dia tidak sah, sebab kita sujud di atas kain yang berada bersama kita. Itu jawapan untuk orang awam. Kalau orang alim lagi, jawapannya yang ni tidak sah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian-sekian bunyinya, riwayatnya sekian. Itu orang panggil kelah orang tinggi sikit martabat ni, kita panggil sebagai para alim ulama. Orang awam dengan cara dia, orang alim dengan cara dia. Orang alim lagi kawan-kawan dengan cara-cara yang sesuai dengan mereka. Ini orang panggil kelebihan para alim ulama. Jadi kita kena ikutlah petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan disyarahkan oleh para alim ulama mengikut ilmu yang ada pada mereka. Kita ni pula selaku orang awam, kita kena banyak belajar, kena banyak membaca. Bila kita banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengar, kita boleh bezakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan kita dalam kita belajar ni sahabat sekalian, nak bahas dari sudut perkataan orang kafir ni sebab dianya buat-buat buta. Jangan ambil sifat orang kafir letak dalam kehidupan kita. Kalau kita orang yang tidak ada ilmu, tidak belajar, jangan duk fanatik kat si. Kalau kita fanatik kat si, kita rugi. Kita kata kat orang, kita dosa. Kita labeling. Allah ni zaman orang labeling orang. Kalau kita melabelkan orang, itu pun berdosa. Bila kita nak minta maaf dengan orang yang kita labelkan itu. Kalau kita kata ke ni sekian-sekian, kita nak minta maaf bila dengan dia, tuan-tuan? Banyakkah pahala yang kita ada nak bahagikan pada mereka? Jadi saya
berpendirian bahawasanya petunjuk Nabi yang terbaik. Kita beragama tak boleh ikut nafsu. Kita nak faham apa yang dibawa oleh Nabi, kita tengok syarah-syarah dia dengan ulama. Ulama kita royak gini, ulama kita royak gini. Masalah yang ada di zaman sekarang ni, ada masalah ada di zaman hari ni, tapi tidak ada di zaman dahulu. Maka ulama kontemporari, mereka ni kawan-kawan buat keluarlah hukum. Ni katanya macam ni katanya macam ni. Ni hujahnya begini, hujahnya begini. Kita pula tak pandai. Tanyalah ustaz. Ustaz, di antara dua ni macam mana pandangan ustaz? Ustaz ni pun jawab, kalau nak yang ni lebih selamat, lebih warak. Yang ni kata harus, tapi ini bagi saya lebih selamat, lebih warak. Kita pun ambil lah yang ini sesuai dengan maslahat kewarakan kita. Jadi orang kata kita hidup dengan naungan para alim ulama. Pesanan saya lagi ialah supaya kita tak menjadi buta ni kawan-kawan, kita kena belajar dengan ramai para guru. Belajar dengan ramai para guru. Kalau anda fanatik dengan seorang guru, maka anda adalah orang yang bodoh. Sebab tuan-tuan, guru ni dari segi pahamannya, ijtihadnya lah macam ni. Yang ni pula macam ni, kita pun tengok dua-dua ni. Rasa tak puas hati dah ilmu kita ada sikit sebanyak, tanya lagi guru yang ketiga. Guru yang ketiga. Sebab tu orang kata kita kena belajar dengan banyak. Kalau kita belajar setahun dua bab ilmu agama ni tuan-tuan, bolehlah buat pahaman untuk diri sendiri. Tapi kita nak bawa lah kehidupan kita, nak bimbing kehidupan kita sendiri, tak boleh. Sebab itulah kita belajar ni, kita kena berlapang dada. Aqlun munfatihun, akal yang sentiasa kembang seperti mana kembangnya bunga matahari pada jam 10 pagi. Itulah yang sebaik-baiknya kita kena hadapi. Jadi pertama, orang kafir dia buat buta dan tak terima kebenaran. Maka kita jangan ambil sifat mereka. Kita orang Islam kena berlapang dada. Kita belajar bermacam-macam pandangan-pandangan supaya kita menjadi luas. Dia contoh yang paling mudah sahabat dalam bab ilmu saya nak sebutkan. Dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bila nak keluarkan zakat fitrah, dia kena keluarkan dengan qutun adamiyun, dengan makanan asasi sebuah negeri. Di Kelantan, di Terengganu, di seluruh negara, zakat fitrah kita ni sepatutnya kita keluarkan dengan beras. Sebab kita makanan asasi kita adalah beras. Tetapi atas maslahat yang tertentu, setelah diperkenankan oleh Kebawah yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu bagi setiap negeri, maka sesuatu hukuman itu, sesuatu fatwa itu boleh diubah mengikut kesesuaian masa. Katakanlah negeri kami Kelantan Darun Naim, kita berpandukan kepada pandangan mazhab Al-Imam Abu Hanifah, seperti mana dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, supaya zakat fitrah dibayar dengan menggunakan duit, ikhrajul qimah, mengeluarkan nilai, mengeluarkan duit. Maka itu atas pandangan dia dikeluarkan oleh badan berautoriti menggunakan pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, kerana maslahatnya kalau semua keluarkan beras, di manakah kita nak letakkan beras dan susut nilai beras, maka dikeluarkanlah duit sebagai nilai kepada beras. Jadi orang kata kita belajar banyak ni untung. Sebab tu ulama dia boleh buat begini, yang ni begini, yang ni begini. Jangan kita ikut nafsu dalam kita beragama, ya. Takut-takut kita ni sesak jalan. Jadi pertamanya kenapa dia kafir? Sebab dia ikut nafsu dia. Yang kedua, sebab dia kafir pasal apa? Afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka adakah orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk yang disembah selain daripadaku dapat menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan neraka jahanam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu mereka. Baik kawan-kawan sekalian,
Orang kafir kepada Allah Ta'ala ni pasal apa? Sebab dia menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kafir ni wattakhadhu ay yattakhidhu ibadi. Dia mengambil yang lain daripadaku sebagai Tuhan. Seperti dia mengambil malaikat sebagai anak Allah. Dia menganggap Nabi Isa Al-Masih sebagai anak Allah. Dan dia menganggap seperti syaitan itu memberi manfaat kepada mereka, ataupun syaitan itu dapat menolak azab daripada mereka. Ini semua orang panggil dia bergantung kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebut apa balasan kepada mereka ini? Kerana dia ni menyembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sembah kubur tuan-tuan. Sembah kubur pada manusia ni tak? Macam-macam. Sembah kubur lah, puja kubur lah, puja atur raya, puja iblis dan sebagainya. Kali satu kitab, saya sebut kitab bahasa Melayu lah, mudah tuan-tuan boleh baca ni. Ada satu kitab tauhid dalam bahasa Melayu yang dikarang oleh Syekh Abdul Muttalib Abdul Qadir Al-Mandili, ataupun dia pengarang yang sama dengan kitab Penawar Bagi Hati. Dia dalam terjemahan kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Tuan-tuan boleh baca juga kitab untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan boleh baca selain sifat 20, tuan-tuan belajar cara-cara orang produk dan sebagainya. Tambahkan lagi bacaan kita. Kita boleh juga membaca kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Dalam kitab ini dia menyebut contohnya, dia kata kalau kita memuja akan iblis, memuja akan hantu raya dan sebagainya, maka kita juga dianggap orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh zaman itu, orang-orang tua nak lalu pohon kayu, dia pun bertabiklah, Assalamualaikum nenek kebayan, minta maaf jangan ganggu anak cucu nak lalu sebab anak cucu ni tidak erti bahasa. Itu dalam bahasa dia menghormati iblis. Maka ulama kata ini perbuatan dosa yang semestinya kita kena tinggalkan. Tak boleh kita nak mentakzimkan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mentakzimkan mereka ini, apa jadi? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Dan kami sediakan bagi mereka ini, kata Allah, orang kafir macam ni, neraka jahanam pada hari kiamat, tempat mereka kembali. Orang ni tuan-tuan akan masuk neraka. Sebab itulah yang paling penting ialah kita jaga baik-baik akan iman kita pada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kita menduakan Allah atau mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Sebab kafir yang ketiga ialah al-jahlu wal ghaba, bodoh dan juga jahil. Bodoh dan juga jahil. Qauluhu ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sendiri sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Yang ketiga, puak kafir jadi kafir ni pasal apa? Sebab dia ni bodoh. Dia ni jahil, tidak mengetahui, tidak ada ilmu. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, khabarkan kepada manusia, kamu wahai manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, kamu menjadi orang yang paling rugi kerana perbuatan kamu yang salah, kerana fahaman kamu yang salah, bahawa kamu menganggap umpamanya kamu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu ini orang yang sesat dalam kehidupan kamu di alam dunia. Kalau akidah kamu, pegangan kamu mengatakan bahawa kamu ini tidak akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla, maka kamu orang yang salah. Lalu kamu buat perbuatan-perbuatan yang tidak betul, menyalahi akan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat benda ni tak ikut Rasulullah
Tak ikut Nabi tu tak terima, sebab syarat Allah Ta'ala nak terima amalan kita buat. Pertama, kita kena mutaba'atur Rasul, kena ikut cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah kita kena ikhlas bila kita buat amal ibadah kita pada Allah Azza wa Jalla. Tanpa dua ni kawan-kawan, tanpa ikut Nabi dan juga ikhlas kita buat amalan, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahalaku wa daya'u thimara a'malihim. Maka telah rugilah, telah musnahlah dan telah hilanglah akan segala hasil amalan mereka. Jadi mereka ini tertipu sebab dia tidak buat amalan seperti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsawahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahawasanya mereka ini akan melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi tuan-tuan semua, orang ni dia jahil, dia buat amal ibadah, dia buat aktiviti hidup di atas dunia ni mengikut cara dia sendiri, tak ikut cara yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu tuan-tuan nak ingat gini ya. Tuan-tuan nak buat amal ibadah nak gapo ni, kalau hak Islam aja, mesti ada kaifiat dia. Tengok lagu ni Nabi kita aja. Nak semaya lagu ni, nak puasa lagu ni, nak baca Quran lagu ni, nak zikir lagu ni, nak guna kalimah zikir lagu ni, dia ajar oleh Nabi begini, kelebihannya begini. Ucap la haula wala begini. Kita ambil dulu hak Nabi kita aja ni. Riwayatnya begini, kelebihannya begini. Riwayatnya begini, kelebihannya begini. Hak Nabi tidak ajar tu, hak ulama kita buat tu, kita kedia-kedia sikit. Kita buat dulu hak Nabi kita buat belaka, hak Nabi kita ajar belaka. Lepas tu nak baca pula doa-doa apa ni benda-benda hak ulama kita buat. Baca nak baca kat tengok molek. Tapi kena letak hak Nabi dulu depan lah. Hak orang lain pada Nabi dia duduk alik belakang. Kita beramal dulu dengan hak Nabi kita buat 1, 2, 3, 4, 5 ni sampai 10, 100 ni. Habis hak ni kawan-kawan semua, kita cari pula kawan banyak lagi masa ni nak buat gini. Ulama ni baca gini, hak ni baca gini. Tu boleh kau tuai-tuai, tapi kena pergi dulu ke hak Nabi kita ajar tu. Apa-apa klik ke Nabi lah. Pasalnya setiap benda hak Nabi kita buat, Allah Ta'ala nak bayar pahala. Jadi kalau Nabi kita buat, Tuhan bayar pahala. Nak buat gapo, tiru Nabi. Tiru Nabi. Sebab ulama kita semua pun dia tiru Nabi juga. Dia ambil di Nabi dah. Mau buat gini balik ke Nabi. Nabi kita buat gini. Ni buat gini. Ni ulama ni buat gini, dia gimana segala dia. Cek tengok hak ni Nabi ajar, ni hadis dia begini. Jadi amalan kita balik ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok-tengok orang alim buat ni, tapi hak ni dia buat cuma dia susung. Misalnya nak galak ke orang, misalnya lah kata hari Jumaat nak camping, orang ni selawat 1000. Dia target hari Jumaat kalau boleh kita selawat 1000 kali. Banyak tu mungkin kita nak 1000. Kita perhatilah pagi kita buat sikit. Hak tu orang panggil cara gaya nak suruh orang ni buat benda molek. Tapi tidak menjadi masalah. Kita nak baca berapa kali ni, kita kena tengok gapo. Kalau misalnya zikir dah, zikir Allahumma ajirni minan nar, lepas ngari lepas subuh, hadis Nabi riwayat baca 7 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai ke akhir baca dia 10 kali lepas ngari lepas subuh. Jadi dia kata setiap benda mesti ada petunjuk-petunjuk dia tu. Tolak pada hak ni gak ahli ulama kita buat dengan cara uji kaji dia. Bukan kata tidak molek, tapi tuan-tuan semua kita ambil amal hak ni. Pas kita nak amal hak lain-lain, kita tengok hak ni ulama ni dia cuba gini. Zikir ni salah ke tak dengan hak Nabi ajar? Kalau tak salah gak selekeh. Kalau salah gak tak sah. Gitulah benda mudah je. Kalau tak salah jalan, kalau salah tak sah. Sebab kita tak kenal siapa mereka dengan cara jelas. Hak kita kenal tokoh-tokoh besar, tak apalah tuan-tuan semua, tapi kena ingat juga orang sana ke dia tu betul ke dia buat ke tak, tu kena kaji juga. Kalau orang sana ke dia buat, alhamdulillah ada kitab besar dak. Tapi kalau orang sana ke Imam Ghazali, tapi banyak ulama tak setuju. Nama kitab dia Mukasyafatul Qulub.
Mukasyafatul Qulub kata orang dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Dinisbahkan, tidak ada satu orang berani kata ini karya Imam Al-Ghazali. Dinisbahkan kepada Al-Ghazali. Dia gini, kalau tuan-tuan nak tulis, misalnya zikir ini dibaca oleh Al-Imam Al-Ghazali 1000 setiap pagi, 1000 setiap petang. Contohnya, tuan-tuan kena ambil mana tempat Imam Ghazali kata tu. Kalau tuan-tuan tak boleh ambil mana tempat Imam Ghazali kata, tuan-tuan telah menyandarkan sesuatu yang dia tak kata. Takut-takut dia tak kata, kita pergi katanya, marah dia pula. So kalau kita boleh sandar, dalam kitab sekian, ulama ni menulis, dia kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab telah amalkan zikir ni sebanyak 1000 kali sehari. Biar kita tahu tempat kita ambil. Ni gak tulis gak bubuh nama Al-Imam Al-Ghazali, Al-Junaidi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau nama-nama siapa-siapa lah ulama besar. Kita pergi tulis, lepas tu kita pun letak bawah nama dia. Dia kata kedak gitu, kedak tahu. Kalau dia ada sumber, dia kata alhamdulillah. Kalau tak ada sumber, cari dulu. Kita nak tulis, kita tengok dulu. Betul ke tak ni ulama ni kata gini ni? Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, tanya orang dulu. Zaman orang duk forward bagai-bagai belakang, enggak check lah weh sepatah dua. Betul ke tak? Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, jadi fitnah gak, dosa. Kalau dosa gak, nak minta maaf bila dengan dia nya mati lama dah. Tinggal kita khazanah ilmu yang banyak. Boleh sebut misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali sebutnya sekian. Dalam kitab misalnya Al-Wajiz, kitab fiqh dia sebutnya sekian. Dalam kitab Al-Matlabul Ali, Al-Imam Al-Ghazali sebutnya sekian. Dalam kitab Raudah At-Talibin, Al-Imam An-Nawawi sebutnya sekian. Dalam kitab Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari sebut dalam kitab hadisnya sekian. Jadi setiap benda kita sebut ni kan, biar ada pucuk dia mari mana. Takut-takut ni kita ni jadi tukar kalah. Orang lain baca percaya kita lah, tu tak buat pula gitu. Jadi orang kata kita kena molek. Amo sebut ni kalau orang nak kerak amo mengajar ni, amo nak minta dia dengar daripada awal sampai ujung. Jangan kerak hak ni saja. Kalau kerak hak ni saja jadi fitnah pula tuan-tuan semua. Dia kata amo tak suruh ikut ulama. Salah. Amo suruh ikut orang alim, cuma demo duk nulis, duk sebar-sebar kata ulama tu buat, ulama ni buat ni kan. Biar demo ada tepatnya dah. Ustaz, betul ke hak ni misalnya kata Al-Imam Al-Ghazali buat gini. Ustaz kata betul. Ustaz mana betul dia? Adalah kitab sekian, ada sebut sekian. Pasal kita learning hak siapa kita ilmu melalui tulisan kitab. Jadi kita pun tengok, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sebut gini. Kita pun sandar, ni orang kata karya Al-Imam Al-Ghazali. Baru betul. Kalau tidak kita pergi tambah-tambah, tak boleh. Jadi tidak amanah ilmiah kita tak ada, kita dosa. Sebab tu kata tadi kena ngaji banyak. Ngaji banyak. Ambo sendiri pun ambo tak ada ilmu tuan-tuan semua. Sikit sangat je ilmu ambonya, cuma ambo ambil lakah beringat-ingat. Setiap benda ambo nak kata, nak tulis tu, ambo timbang suka dulu. Betul ke tak dengan agama? Kalau betul dengan agama, alhamdulillah. Tak betul dengan agama, ambo kenali. Siapa ambo kenali? Sebab ambo kena jawab dengan Allah pada hari akhirat kelak. Jadi kita kena jadi orang mukmin, jadi orang yang cerdik, tak jadi orang yang bodoh. Orang kafir sifat dia ketiga ialah al-jahlu wal ghaba. Itu bodoh dan juga jahil tukir. Tak erti apa satu. Duk ikut error kepada ilmu dia tidak ngaji, formula sendiri. Campur dengan bodoh, itulah menyebabkan mereka ni jadi kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun apa sebab ruginya amalan mereka, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran pada ayat yang ke-105. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, masa kita telah lewat. Baki lagi dalam lebih kurang 5 ayat, tersambung lagi dalam kuliah tafsir Al-Quran kita. Oleh kerana kita ni jadual mengajarnya sudah pun keluar di masjid-masjid, saya akan maklumlah di FB saya ni masa yang sesuai ni kita akan susun baliklah masa kita untuk kuliah subuh kita, untuk kuliah maghrib kita ke, ataupun kuliah tafsir Al-Quran bersama saya. Saya berazam nak teruskan kuliah tafsir Al-Quran pada tafsir Al-Quran di
laman sosial ini secara berterusan, cumanya berapa kali seminggu mengikut kepada kelapangan masa dan kesesuaian masa. Jadi tuan-tuan bolehlah ikuti FB saya Ustaz Saibun, tengok di situ orang bakal tulislah insya-Allah malam ni ada kuliah bersama saya jam sekian hingga jam sekian, ruangan tafsir Al-Quran. Insya-Allah taala tuan-tuan doakanlah, sebab saya di luar sana ada pelajar-pelajar saya di masjid yang ikuti kuliah saya sejak sekian lama. Jadi saya kena teruskan bersama dengan mereka, dan tuan-tuan juga saya sayangi kerana ikuti kuliah saya. Insya-Allah Subhanahu wa taala hamba akan teruskan kuliah ini. Hamba tengok masa yang sesuai lah untuk kita bersama, ya. Cuma kekerapannya mungkin tidak seperti musim PKPB yang kita hidup pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, saya sayangi semua pendengar saya yang setia bersama saya, yang sentiasa view video-video saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ketemukan kita. InsyaAllah saya akan teruskan ruangan tafsir ini. Cumanya kuliah maghrib saya setengah tempat sudah bermula. Mungkin kita tuan kena tengoklah, ya, makluman daripada saya, insyaAllah. Terima kasih untuk semua. Kita bertemu lagi pada pagi esok. Cuma masa tu saya tengoklah balik jam berapa, saya akan tulis di ruangan FB saya, insyaAllah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.